Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz minta waktu Google Meet ni, kamu jawab salam tak payah buka sound Okey, boleh buka kamu punya, tengok kamu Ustaz punya presentation dekat komputer kamu ataupun handphone kamu, okey? Okey, Alhamdulillah. Seperti yang kamu nampak di skrin kamu semua, gambar orang sakit yang tengah duduk di hospital, okey? Di atas katil kaki patah kan? Okey, Ustaz nak bagi soalan. Yang ni boleh buka mic, boleh jawab Kalau sakit macam ni, macam mana dia nak semayang? Kerusi, atas kerusi. Guna debu tayamum. Semayang baring. Baring. Semayang Ada baring. yang kata Baring atas saja. kursi, ada kata baring, ada kata guna debu tayamum kan? Okey, Alhamdulillah, bagus semuanya. Okey, bagus. Semayang atas kursi tu betul. Okey, boleh off mic balik. Semayang atas kerusi betul, semayang baring pun boleh. Untuk orang yang sakit kan. Jadi sebelum kita nak semayang tu, kita kena ambil wuduk kan. Jadi kalau dah sakit macam ni, kita tak boleh nak ambil wuduk sebab kaki berbalut. Okey, kita nak kena tayamum lah kan, macam ada yang cakap tadi. Okey, Alhamdulillah. Jadi kita hari ni, tajuk pembelajaran kita adalah tayamum. Kamu boleh buka buku teks kamu semua. Muka surat 102. Semua ada buku teks kan? Ada. Okey, boleh buka buku teks muka surat 102. Nah, nanti ada tempat yang kamu nak rujuk. Sekarang kamu tengok slide yang Ustaz nak share ni dulu. Okey, tayamum. Ini tajuk daripada ibadah tahun 5 Ibadah tahun 5 untuk tahun 2021. Pengertian tayamum seperti yang terdapat dalam buku teks muka surat 103, tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey? Itu maksud tayamum. Dalil tayamum. Kita tengok dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah datang mana? Surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu sampai situ saja. Ayat ni panjang lagi Jadi Ustaz nak kamu tengok kalimah falam tajidu ma'an fatayammamu. Tayammamu ni ada kalimah tayamum. Okey, yang bermaksud kalau kita nak tengok bahasa Melayu dia, sedang kamu tidak mendapat air untuk berwuduk ataupun mandi wajib, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang bersih. Iaitu sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu. Okay, nanti kita tengok apa huraian interpretasi. Tapi ini dalil ayat Quran. Ayat Quran tentang tayamum. Kita tahu kan dalam ibadah, dalam perbuatan kita untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, kita kena betul-betul berpandukan Al-Quran dan hadis. Kita tak boleh kona-kona jauh-jauh. Kita kena ikut apa yang Allah telah syariatkan pada kita. Maka kita kena ikut Al-Quran dan hadis lah. Okey, next. Rukun tayamum. Yang ni ada dalam buku teks muka surat 104. Boleh buka juga, boleh tengok. Ada rukun tayamum, ada sunat tayamum dan sebab-sebab mengharuskan tayamum. Okey? Okey. Yang pertama sekali, rukun tayamum kenalah berniat. Niat ini yang kita tengok yang tulisan niat tayamum ni, ini adalah lafaz niat. Kita disunatkan untuk lafaz niat. Untuk yang niat betul-betul dalam hati kita lah. Tapi lafaz ni penting untuk kita niatkan masuk dalam hati tu. Okey, boleh baca dengan Ustaz. Tak payah buka mic boleh baca sama-sama. Nawaitut tayammuma listibahatis salah fardan lillahi ta'ala. Ustaz ulang balik. Nawaitut tayammuma listibahatis salah fardan lillahi ta'ala. Sahaja, ini bahasa Indonesia ni kita jangan ambil lah, kita ambil dalam buku teks tu. Sahaja aku bertayamum
Dalam buku teks kan, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Untuk kita solat kerana Allah Ta'ala. Okey? Okey. Seterusnya rukun tayamum yang kedua. Yang tadi niat yang pertama kan. Ni kedua ni. Nombor bintik ni nombor 2. Menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Okey? Tayamum yang pertama rukun dia, kita kena menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka kita. Okey. Cara dia nanti kita belajar. Yang kedua, yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Menyapu debu tanah yang suci tadi kat muka. Nombor 2. Nombor 3, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Siku daripada sini sampai ke siku. Nanti cara dia kita tengok video. Yang keempat, tertib. Sama macam ambil wuduk, last kali ada tertib. Tertib ni maksudnya apa? Maksudnya kamu buat daripada langkah pertama, kedua, ketiga. Bukannya ambil, mula letak debu kat tangan, lepas tu muka, lepas tu baru niat. Tak boleh. Yang pertama, niat dulu dalam hati, lafaz pada mulut, dan niat dalam hati. Yang kedua, ambil debu tanah, sapu kat muka. Yang ketiga, tangan hingga ke siku. Okey? Faham? Seterusnya, sunat tayamum. Sunat tayamum ada 7. Yang sunat ni maksudnya kalau kita buat, kita dapat pahala lah. Kita digalakkan melakukan amalan-amalan yang sunat di dalam amalan-amalan yang wajib. Contoh dalam solat, solat tu wajib kan? Tapi kita buat amalan sunat dalam solat juga. Contohnya kita baca surah lazim selepas kita baca Al-Fatihah. Benda tu sunat. Tak wajib. Tak menjadi, kalau tak baca sah solat. Tapi kita baca sebab kita nak dapat pahala sunat, dapat ekstra. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca juga, kita nak buat amalan sunat ni sebab itu amalan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi lah. Okey. Yang pertama sunat tayamum ni membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Cara dia nanti kita tengok macam mana. Muka ni kita sapu muka bagi atas dulu baru bawah. Bukan bawah naik ke atas. Atas dulu baru ke bawah. Okey. Menipiskan debu pada tapak tangan. Debu tu kita dah ambil debu. Jangan debu penuh tu pelepak terus kat muka. Tak elok lah macam tu. Kita nipiskan dulu. Okey. Lepas tu merenggangkan jari ketika menepuk debu. Kita nak tepuk debu, tangan kita jangan tutup jari macam ni, kita buka. Kembangkan jari. Mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Kalau muka kita kanan dulu, kiri. Kita buat serentak dulu kan. Tangan lah selalu kanan kiri ni. Boleh tutup mic yang lain. Nombor 6, menghadap kiblat. Okey, menghadap kiblat ni kita disunnahkan jugalah seperti kita ambil wuduk kan, kita menghadap kiblat. Yang ketujuh, membaca doa. Membaca doa wuduk setelah selesai bertayamum. Okey, doa wuduk macam kita belajar dalam bab wuduk lah. Okey, kita pergi kepada sebab-sebab mengharuskan tayamum. Sebab-sebab kenapa kita kena tayamum ni. Ni penting ni. Yang pertama, kenapa nak kena tayamum ni? Tiada air setelah berusaha cari. Ni tak ada air. Tak ada air dan kita dah berusaha cari. Jangan kita pergi bilik air, buka kepala pipe, tak ada air. Tayamum lah. Tak boleh macam tu lah. Kita kena cari dulu air tu. Pergi kat dapur, tengok tak ada air. Tanya jiran, ada tak air. Tengok ada tak air, botol air mineral ataupun air bersih yang dalam botol boleh diguna untuk ambil wuduk. Cari, kena cari air tu. Kena cari. Seusaha mungkin lah. Kalau dah tak ada juga barulah. Kalau belakang rumah ada sungai, tak ada. Tak boleh tayamum lah, sungai ada. Boleh pergi mandi kat sungai. Pergi ambil wuduk kat sungai. Ataupun dekat surau ada air kolah. Boleh ambil wuduk kat kolah surau. Boleh. Tak boleh tayamum. Okay? Ni kalau dah tak ada air sangat. Sebab tu kita kat Malaysia ni jarang kita tayamum. Sebab kita air banyak. Alhamdulillah. Rezeki Allah bagi pada kita penduduk Malaysia ni banyak air. Yang kedua, ada air tapi hanya cukup mencukupi keperluan diri dan ternakan. Ada air tapi untuk minum sahaja. Untuk makan dan minum. Tak boleh lah. Jadi kita kena tayamum lah kalau nak beribadah tu. Tak boleh lah kita habiskan air tu untuk kita berwuduk ataupun mandi. Sedangkan makan lebih penting daripada mandi tadi. Ataupun berwuduk. Makan tu untuk hidup. Kalau tak makan, tak ada tenaga nak ibadah juga. Jadi kena tahu keperluan tu dulu. Untuk mandi, nombor 2. Untuk mandi dan wuduk tu nombor 2. Yang pertama untuk makan.
keperluan diri untuk mencukupi keperluan diri dan ternakan. Kita kat KL ni tak ada yang ternak lembu, tak ada masalah. Ni kalau ada air tu cukup-cukup je nak bagi minum lembu, kena bagi minum lembu dulu. Kalau tak kita jadi orang yang zalim, tak bagi air pada binatang ternak. Berdosa kita. Yang ketiga, sebab mengharuskan tayamum, jarak tempat yang ada air terlalu jauh. Ada air tapi jauh. Kita kat KL, ada air dekat mana? Dekat Sepang. Ada air dekat mana? Dekat Hulu Langat. Jauh lah. Jauh. Dia jarak dia jauh, boleh tayamum. Kalau dekat-dekat lah, kita kena cari air tu. Yang tiada air setelah berusaha mencarinya tu, dekat jaraknya. Jangan jauh-jauh sangat. Kalau jauh, pergi habis waktu dah. Okay. Nombor 4, terhalang daripada menggunakan air. Ada air, tak ada masalah. Air tak ada masalah. Tapi tak boleh guna air disebabkan sakit. Contohnya yang pertama sakit. Dia macam tadi gambar tadi. Kaki dia berbalut. Ataupun dia luka, aksiden atau sebagainya. Penyakit yang tak boleh kena air. Jadi dia tak diperintahkan oleh Allah untuk berwuduk dengan air. Dia boleh tayamum. Dia boleh ambil jalan lain untuk bersuci. Ataupun dia tak sakit tapi dia dalam keadaan berperang. Dalam keadaan berperang ni dia kena jaga-jagalah. Tengok-tengok dekat tempat air tu, tempat telaga supply air, pipe air tu ada tentera musuh kat situ. Dia tak boleh lagi ambil air, dia kena bertayamum. Kita tak perang, alhamdulillah. Tapi kita kena belajar lah juga kan. Mana tahu satu masa takdir Allah kita tak tahu. Tapi kita alhamdulillah negara kita tenang. Okey. Yang kelima, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Kita kat Malaysia ni tak adalah cuaca sejuk. Jangan mengada-ngada. Oi, kenapa hari ni tak sembahyang subuh? Telinga tak basah pun mak tanya. Tak basah pun tak ambil wuduk. Saya tayamum. Kenapa? Sejuk. Bahaya. Ustaz kata. Bukan macam tu. Okey, boleh off mic Boleh off mic. Siapa yang buka mic tu? Siapa yang buka mic ni? Boleh off mic ni. Okey. Cuaca terlalu sejuk ni kita di negara luar lah. Negara yang 4 musim. Yang ada ice, snow semua tu. Itu kena, dia memang tak boleh kena air, sejuk bahaya. Dia boleh menyebabkan penyakit yang memudaratkan. Jadi dia boleh bertayamum. Okey. Okey, itu kita punya tajuk tentang tayamum. Okey, sekarang Ustaz nak tunjuk satu video. Sama-sama boleh tengok video ni. Boleh tengok cara-cara tayamum. Boleh nampak tak semua? Semua boleh nampak tak? Boleh, saya nampak. Boleh. Okey, dah. Boleh. Tengok video. Buka-buka air tak ada air. Akhirnya Zul bertayamum. Tengok cara macam mana Zul bertayamum. Zul bukan nama yang sebenar. Macam jejak gerak khas pula. Tu dia berniat tau. Tak semestinya kena tutup mata lah. Itu dia nak tunjuk kat kamu berniat. Nak fokus. Nak khusyuk dalam niat tu kan. Okey, menepukkan tangan, nampak dia buka jari kan tadi, kembangkan jari sunat. Itu dia meratakan, menipiskan debu. Menipiskan debu, sapu kat muka bahagian atas dulu, baru turun ke bawah sampai ke bawah mata dan seterusnya ke dagu. Pastikan rata. Pastikan rata semampu mungkin lah. Jangan ada penyakit was-was pula. Kemudian ambil lagi sekali debu.
Sekali lagi buka jari, kembangkan jari. Lepas tu nipiskan debu dengan lagakan tangan kamu. Berdua antara tangan kiri dengan tapak tangan kanan tu lagakan. Tepukan kedua ni disapu untuk tangan pula kan. Debu pada tangan kiri kita sapu tangan kanan. Lepas tu debu tangan kanan, sapu tangan kiri. Dan waktu sapu tu kita jangan angkat tangan sebaiknya. Mudah je tayamum ni. Dan langkah keempat, membaca doa. Sama macam doa lepas wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okey, baca doa tu. Sekejap kita baca doa ni dulu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Kalau siapa-siapa yang tak hafal, boleh buka doa ni dalam YouTube ataupun pada video Ustaz share ni. Ustaz akan buat link YouTube juga nanti. Kamu boleh buka balik link ni. Boleh baca doa ni sama-sama dengan di video tu. Okay? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Baca doa ni. Ambil wuduk pun, lepas ambil wuduk keluar bilik air baca doa. Jangan baca dalam bilik air. Keluar bilik air tu. Alhamdulillah. Zul pun dah boleh tayamum dengan baik, dah boleh solat Zuhur pada hari tu. Okey? Okey, semua jelas